Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Fizi Azaman. Dan pemulihan akibat COVID-19 merupakan peringkat terpenting dalam usaha memastikan negara dapat bangkit lebih hebat daripada sebelumnya. Ia menuntut kita menyesuaikan diri dengan kelaziman baharu dalam apa jua keadaan sekalipun. Fasa ini juga membuka peluang kepada pelbagai sektor untuk memulakan semula operasi dan ini termasuk melakukan inovasi sebagai sebahagian daripada penyelesaian masalah akibat COVID-19. Dan kami di Astro Awani membawakan segmen Realiti Rakyat pemulihan yang memberi tumpuan kepada usaha pelbagai lapisan masyarakat mendepani cabaran COVID-19. Dan pagi ini, kami akan mengupas tentang laporan Families on the Edge yang dikeluarkan minggu lepas hasil kerjasama UNICEF dan UNFPA untuk melihat bagaimana realiti wanita ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan Realiti Rakyat pemulihan bermula sekarang. Golongan berpendapatan rendah, wanita dan kanak-kanak adalah individu yang paling terjejas akibat COVID-19. Itu antara rumusan laporan yang dikeluarkan Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dan Dana Populasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFPA. Kajian di Kuala Lumpur itu melibatkan 500 ketua isi rumah serta temu bual melibatkan 30 responden yang majoritinya merupakan ibu yang menjadi ketua keluarga. Keluarga berpendapatan rendah di Kuala Lumpur terjejas teruk akibat krisis COVID-19. Sama ada mereka dibuang kerja, jam kerja dipotong, malah berdepan pelbagai cabaran dalam mendapatkan perkhidmatan sosial seperti kesihatan dan pendidikan di rumah. Keupayaan mereka mendepani krisis COVID-19 juga terhalang. Ia disebabkan simpanan yang kurang, iaitu mampu menampung hanya sebulan. Akses yang terhad kepada pelindungan sosial pekerjaan seperti KWSP dan SOKSO. Selain kewujudan individu berkeperluan khas dalam isi rumah seperti warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik. Selain itu, wanita yang mengetuai isi rumah secara majoritinya merekodkan kadar pengangguran yang tinggi. Malah mereka juga antara kelompok yang terendah yang mendapat akses kepada pelindungan sosial. Kanak-kanak dalam isi keluarga ini juga berdepan kemerosotan kualiti makanan. Ia disebabkan perubahan pada pengambilan makanan, iaitu lebih banyak telur dan mi segera. Kualiti pendidikan turut terjejas. Ia ekoran kesukaran meneruskan pembelajaran di rumah. Bantuan Prihatin Nasional BPN menjadi antara usaha yang diakui mereka banyak membantu. Pada masa sama, mereka turut menyuarakan harapan supaya lebih banyak bantuan mampan dilaksana untuk mereka bangkit semula. Wanita dan kanak-kanak dalam isi rumah menunjukkan daya tahan luar biasa mendepani krisis ini. Mereka mengukuhkan jaringan bersama keluarga dan komuniti saling membantu pada ketika ini. Baik, semalam Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres ada memberi amaran bahawa pandemik COVID-19 ini akan menyebabkan kemajuan hak wanita yang dicapai sepanjang beberapa generasi lalu akan terhapus. Pandemik ini menjelaskan lagi pelbagai cabaran yang didepani wanita serata dunia. Beliau menekankan peranan wanita yang merisikokan nyawa mereka di barisan hadapan serta pelbagai ancaman yang mereka hadapi apabila kes keganasan rumah tangga juga meningkat akibat pelaksanaan perintah berkurung. Selain itu, ramai wanita turut bekerja dalam sektor bukan formal sekaligus tidak mempunyai akses kepada bantuan kewangan daripada kerajaan. Dan ada antara ibu-ibu tunggal yang turut tidak mendapat akses kepada bantuan kewangan kerana ia disalurkan kepada pihak suami dan ini realiti yang berbeza khusus bagi wanita ketika pelaksanaan PKP dan menjadi tumpuan dalam laporan UNICEF dan UNFPA Families on the Edge. Dan pagi ini bersama kami salah seorang penyelidik utama di sebalik laporan tersebut, Zuhair Rosli, untuk mengupaskan lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Selamat pagi Zuhair. Selamat pagi. Baik, Zuhair, kalau kita lihat menerusi kaji selidik Families on the Edge ini, kanak-kanak dari isi rumah yang terlibat, lebih 500 isi rumah, diberikan telefon untuk merekodkan dan juga menggambarkan sendiri realiti kehidupan mereka ketika PKP daripada perspektif mereka. Boleh Zuhair kongsikan dengan
intipati inisiatif ini? Apa yang menarik, apa objektifnya sebenarnya dengan inisiatif tersebut? Ya, terima kasih. Pertama, apabila kita memberi telefon kepada budak-budak ni, kita suruh diorang ambil gambar sendiri, kita nak lihat macam mana gambaran kehidupan harian di mata kanak-kanak tersebut. Jadi kita tak nak macam kita yang decide, okey, gambar macam mana you kena posing ke apa, tak ada. Dia ambil secara candid. Okay? Dan apa ni dah menerusi kehidupan harian yang diorang lalui lah. So kita nak tengok macam mana kanak-kanak ni melalui kehidupan tiap-tiap hari. Sebagai contoh, salah satu gambar yang diorang ambil ialah banyak gambar telur dan juga Maggi, Maggi mee. Okay? So bila kita cross atau tengok dengan 500 interview yang kita buat dalam data yang kita ada, 50% konsum lebih banyak telur, 40% konsum lebih banyak Maggi mee. Bila kita bagi tahu kat budak-budak ni, kita bagi tahu dia, kita kata ambil saja gambar makanan apa yang you selalu makan. Dan gambar makanan yang keluar banyak ialah Maggi mee dengan telur. Ini adalah salah satu contoh kenapa kita bagi phone kat diorang dan minta diorang ambil gambar mengikut cita rasa diorang, apa yang diorang lalui tiap-tiap hari. Dan dua jenis kaji selidik dijalankan, berhubung sosioekonomi dan lagi satu berhubung wellness atau kesejahteraan yang kebanyakannya meninjau isi rumah yang diketahui wanita. Boleh Zuhair rangkumkan bagaimana realiti wanita ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada 18 Mac lepas? Ya, sebelum tu bagi saya bagi tahu kita punya objektif, overall objektif. So kajian ini telah dibuat oleh kami DDM Analytics dengan pembiayaan daripada UNICEF dan UNFPA. Objektif utama kita nak tahu ialah secara umum, secara generalnya impak COVID-19 kepada kanak-kanak dan wanita. Kita nak fokus pada 3 benda. Satu ialah situasi kewangan. Nombor 2 ialah kesihatan mental golongan ini. Nombor 3 ialah tahap keberkesanan bantuan kerajaan terhadap golongan atau komuniti ini. Bila kita tengok betul isi rumah ini terjejas, tetapi siapa yang paling terjejas ialah di kalangan wanita. Okay, kita ada 20% ketua isi rumah wanita dan majoriti almost kesemua adalah ibu tunggal. Okay, so kalau kita breakdown, kita pecahkan ikut pekerjaan, pendapatan, simpanan, pendidikan, golongan ibu tunggal yang paling teruk terkesan. Dan boleh Zuhair kongsikan lebih lanjut, lebih terperinci apa sebenarnya isu-isu utama yang dihadapi wanita ketika pelaksanaan PKP ini? Adakah pastinya isu kewangan dari sudut ekonomi itu pastinya tekanan yang paling besar kepada mereka, tetapi kajian ini juga melihat dari sudut tekanan mental, tekanan emosi, iaitu dari sudut wellness, kesejahteraan. Jadi boleh kongsikan apa cabaran utama buat wanita ketika PKP? Okey, antara yang di-highlight daripada kesejahteraan punya temubual, satu ialah mereka ingin berniaga. Okay? Dan yang tengah berniaga pun memang continue berniaga. Masa PKP ada seorang makcik ni, dia kata masa PKP sebelum ni dia jual karipat dekat masjid. Tapi disebabkan PKP dia tak boleh berniaga. Kalau dia berniaga dia kena compound RM1,000. Okay, so sekarang apa inisiatif yang dia ambil ialah dia pergi belajar online. Okay. Ada juga yang lain yang kata dia dapat bantuan, tapi dia gunakan bantuan tu selain daripada gunakan untuk makanan, dia pun gunakan untuk modal start perniagaan dia. Okay, so kalau kita tengok indikator, kalau untuk contoh savings, simpanan, total secara keseluruhan 20% yang tak ada, yang tak cukup simpanan untuk not even untuk sebulan. Tapi kalau kita tengok di kalangan ibu tunggal, separuh daripada diorang ni tak ada simpanan, yang ada simpanan yang cukup tak sampai sebulan pun. Okay, so apa yang kita perlu address ialah
amount bantuan yang diberi kepada mereka dan juga fasiliti yang harus diberi kepada mereka supaya mereka teruskan dapat teruskan sebagai contoh perniagaan mereka. Zuhair, dalam masa yang sama tadi Zuhair ada menyebut bahawa mereka ini inginkan melakukan perniagaan. Jadi program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui banyak sekali saya lihat dalam penjana bantuan prihatin SME dan sebagainya. Adakah mereka dapat menerima bantuan itu ataupun bantuan itu hanya kepada mereka yang berdaftar sebagai usahawan ataupun perniagaan mereka didaftarkan, dan adakah situasi itu berlaku di dalam kajian ini? Okey, kita tengok data pun ada dalam laporan ini. Kebanyakan mereka di kalangan ibu tunggal pun mengatakan bahawa BPN atau Bantuan Prihatin Nasional adalah yang paling penting. Dalam 2 daripada 3 atau 65%. Hanya 1% yang cakap PTPTN berguna. Okay, so bila kita cakap Makcik Kia dapat penjimatan hebat, PTPTN tak payah bayar apa semua, itu sebenarnya tidak benar. Apa yang mereka inginkan ialah grant ataupun modal untuk perniagaan. Masalah kita bagi hanyalah untuk one off. Kita ada bagi RM3,000, okay, grant, tapi itu hanyalah berbentuk one off, tidak berterusan. Okay. Kalau kita tengok, sebab kenapa saya highlight pentingnya pemberian grant ini secara berterusan, di kalangan wanita lagi ramai yang kerja sendiri daripada di kalangan lelaki. Okay, kalau kita tengok nombor di peringkat nasional also, jumlah wanita yang bekerja sendiri, iaitu macam Makcik Kia lah, jumlah mereka ini meningkat. Okay, tetapi di kalangan lelaki jumlahnya semakin menurun. Okay. Kalau kita subsidi gaji dapat dia tiap bulan. Tapi kalau Makcik Kia dapat one off saja, itu pun kalau dapat lah RM3,000. Okay. So kalau kita tengok negara lain pun, dia orang bagi tiap bulan untuk orang macam Makcik Kia sampai hujung tahun. Okay, duit. Jangan risau kalau kita bagi duit dekat dia orang ni, takut dia orang beli benda-benda mengarut. Memang tak terjadi. Data peringkat nasional pun tak menunjukkan sebegitu. Okay, mereka akan gunakan satu untuk beli makanan, dan dalam survey ni juga menunjukkan mereka akan gunakan bantuan prihatin nasional yang dia orang dapat ni guna untuk berniaga juga. So untuk buat pusingan modal lah. Yes. Ya, betul apa yang Zuhair katakan tadi. Ada tanggapan bahawa pembayaran ataupun bantuan kewangan yang diberikan secara one-off handout ini dianggap mereka akan membelanjakan pada perkara-perkara remeh ataupun perkara yang dikatakan tak perlu. Oh, dah bagi duit bantuan ini nak beli telefon bimbit canggih. Walhal itu juga dilihat sebagai perkara yang essential, yang perlu. Jadi tanggapan terhadap handouts ini masih lagi ada dalam masyarakat. Bagaimana nak ubah tanggapan tersebut? Sebenarnya mereka betul-betul memerlukan handout ini dan mereka akan betul-betul menggunakan handout ini secara wajar, secara efisien, dan juga mungkin ada perbezaan memberikan bantuan kewangan ini secara bulanan bandingkan dengan memberikan bantuan itu secara one-off, mungkin setahun sekali saja. Mungkin ada perbezaan di situ? Ya, untuk tanggapan bahawa orang miskin ni atau orang susah akan berbelanja ke tempat-tempat yang mengarut, kita tengok data. Kalau bagi setiap RM100 yang dibagi dekat orang susah ataupun orang yang berpendidikan rendah, RM80 dia akan belanja. Okay. Tapi kalau bagi dekat orang kaya RM100, RM20 je dia belanja, RM80 lagi dia akan simpan. Okay. Dan dia akan belanja ke luar negara, dia tak belanja kat dalam negara. So kalau kita bagi duit dekat golongan berpendapatan rendah ni, bukan sahaja kita tolong dia, tapi kita juga akan tolong KDNK negara. Okay, tahap pengeluaran dalam negara, okay, GDP lah basically ya. So benda yang paling penting ialah kita harus make sure diorang ni dibela, diberi duit untuk menjana pendapatan. Saya nak highlight satu report, audit report tahun 2018. Daripada 100 orang, ada satu program, B40 punya program untuk upskilling ataupun reskilling, benda macam itulah, untuk nak suruh B40 ada skill supaya diorang boleh meningkatkan pendapatan sekitar 1,000 ke 1,500 bulan. Okay, ini ada satu program. Tapi daripada audit report tu, hanya 40%
orang yang sepatutnya layak dapat hadir attend to that program. Okey, lagi 60% tak dapat akses kepada program itu. Duit semua dah bagi tapi orang yang sepatutnya dapat tak dapat. So apa yang kita harus fikir, bukannya kita kena fikir duit yang kalau kita bagi dekat orang susah ni, diorang belanja kat mana. Tak payah fikir benda tu. Fikir orang yang buat program tu, adakah mereka buat dengan betul ataupun tidak. Kita perlukan orang yang betul dan orang yang amanah untuk menjalankan program ini kepada orang-orang yang susah. Ya. Itu sebenarnya hasil dapatan laporan Ketua Audit Negara pada 2018 yang mendapati beberapa projek mensasarkan B40 ini sebenarnya tidak mencapai sasaran mereka, tidak mencapai kumpulan sasaran itu. Dan mungkin perlu kita kaji semula klasifikasi B40 dan M40T20 ini yang mungkin tidak betul-betul merangkumkan atau menggambarkan realiti pendapatan rakyat Malaysia ketika ini. Dan itu kami akan kupaskan selepas kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Anda masih menonton Awani Pagi, realiti wanita ketika Perintah Kawalan Pergerakan bersama dengan penyelidik DM Analytics Zuhair Rusli untuk membincangkan mengenai perkara ini. Dan saya nak terus saja kepada Zuhair. Zuhair, kerajaan ada melaksanakan pelbagai program dana untuk memperkasakan golongan B40 ini. Dan kalau kita lihat laporan daripada Ketua Audit Negara tahun 2018, siri ketiga, menyatakan bahawa daripada tahun 2016 sampailah tahun 2018, 258.3 juta ringgit dibelanjakan, tetapi dalam banyak program-program khas yang dikenali sebagai program peningkatan kapasiti dan capability kumpulan-kumpulan khusus, ia dilihat tidak diuruskan dengan baik. Dan dapatan daripada audit itu juga melihat kepada kelulusan dan pengagihan dana yang perlahan daripada pihak bertanggungjawab juga merupakan faktor yang menyumbang kepada kelewatan dalam pelaksanaan program yang menjejaskan keberkesanannya, sekaligus apa yang dirangka objektifnya tidak dapat dicapai. Peratusan yang mengambil peserta dalam program itu juga sedikit sahaja. Jadi bagaimana kita melihat kepada perkara ini? Apakah perkara yang boleh kita pastikan bahawa ia berjalan dengan betul, dana itu disampaikan dengan secara menyeluruh, dengan secara lebih bersasar, dan memastikan bahawa program-program yang dilaksanakan kerajaan ini tidak dibazirkan dananya begitu sahaja. Ya, kalau kita bandingkan dengan bantuan prihatin misalnya, mungkin ada penambahbaikan yang berlaku, mungkin birokrasi itu dapat dikurangkan. Kita lihat kerana ada aspek urgensi itu. Bagaimana Zuhair? Ya, saya setuju dengan masalah birokrasi yang kita hadapi sekarang. Apa yang kita harus sedar, bila kita buat satu program, fokus harus diberikan kepada apa yang kita mahu daripada program itu. Kalau birokrasi itu terlalu menekan atau melambatkan apa yang kita nak ataupun outcome daripada program yang kita nak buat itu, birokrasi itu harus dihapuskan. Sebagai contoh, seperti yang dah dibincang sebelum ini, tekun. Sebelum ni dia ada 17. Kalau nak apply untuk bantuan tekun, kena ada 17 dokumen sebagai contoh. Sekarang diorang dah reducekan kepada hanya 4 dokumen. Bagi 4 dokumen saja, and then akan dapat bantuan tu, dan once dah dapat bantuan tu, barulah diorang akan minta secara berperingkat dokumen yang selebihnya. Satu lagi saya nak sentuh, subsidi gaji. Kenapa kita nak bagi dekat majikan supaya majikan bagi dekat pekerja? Kenapa nak buat macam tu? Kenapa tak bagi terus dekat pekerja? Kita dah ada akaun pekerja dengan kita, register, data tu pun dah ada, masukkan je lah dekat akaun pekerja. Tak perlu bagi dekat majikan dulu. Ni nak kena lalui majikan dulu, and then majikan akan bagi dekat pekerja. Jadi panjang dan payah. Bagi direct terus dekat pekerja. Bercakap tentang bantuan kewangan dan perlindungan sosial, saya kira masih ada lagi kekhawatiran dalam kalangan rakyat atau masyarakat Malaysia ini yang menganggap bahawa negara kita ni mungkin tak cukup duit nak bagi bantuan kewangan. Mana kita nak cari duit nak bagi bantuan tersebut? Dan kalau kita lihat kepada laporan Families on the Edge ini, apa yang diluahkan oleh keluarga ataupun isi rumah yang ditemu bual, mereka kata bantuan prihatin itu memang mereka sangat menghargai, itu menjadi talian hayat mereka, tetapi dalam masa yang sama mereka memerlukan bantuan dalam jangka masa yang panjang, yang lebih sustainable, yang lebih mampan, yang lebih konsisten.
Jadi kita lihat kepada bantuan one-off, bantuan cash grant, bantuan kewangan ini, adakah kita mampu? Bagaimana sistem, mungkin kita melihat kepada sistem percukaian sebagai penjanaan bantuan ini. Bagaimana sebenarnya, Zuhair? Dan kalau boleh saya tambah sedikit, bagaimana juga kita melihat selain daripada bantuan one-off untuk lebih sustain dan memastikan bahawa mereka ini dapat berdiri dengan sendiri di masa hadapan itu, kita melihat kepada program-program pekerjaan, upskilling, reskilling dan juga program-program kerja yang khusus kepada golongan B40 dan juga wanita juga keluarga ini, dan juga dalam masa yang sama juga kita sertakan sekali program-program inilah masa untuk memperkasakan TVET itu kepada golongan ini. Bagaimana? Terima kasih. Pertama ialah mampukah kita berbelanja? Kita mampu berbelanja. Ya. Kita kena sedar dalam keadaan macam sekarang, apa yang kerajaan memainkan peranan yang amat penting, untuk menjana semula ekonomi. Singapura, diorang sekarang defisit dia, diorang dah target double digit, lebih daripada 10%. Kita masih lagi sekitar 6 ke 7%, masih lagi duduk risau pasal defisit. Minggu lepas, laporan international, ada sekumpulan penyelidik, diorang buat untuk semua negara dalam dunia. Diorang kaji tengok adakah negara ini mampu berbelanja lebih ataupun tidak. Laporan ini menemui 6 negara dalam dunia ini yang mampu berbelanja lebih untuk masa sekarang. Salah satu negara dalam dunia ni, daripada 6 negara ni, salah satunya ialah Malaysia. So kita mampu untuk berbelanja. Tapi berbelanja kepada siapa, itu yang amat penting. Okay? Sebagai contoh, saya bagi macam bantuan perkhidmatan nasional. Of course, orang akan rasa bersyukur dan berterima kasih terhadap bantuan itu kerana mereka memerlukan wang, cash. Tapi semasa pandemik seperti ini berlaku, apa yang kita perlukan ialah instead of bagi BPN sahaja, tapi kita kena juga bagi bantuan contoh kepada orang macam yang berniaga sendiri, orang macam Makcik Kiah. Orang macam Makcik Kiah tak dapat apa, melainkan daripada 3,000 grant tu. Singapura bagi 1,500 setiap bulan sampai hujung tahun ni. Tapi kita bagi one off sahaja. Dan Makcik Kiah dapat BPN, of course Makcik Kiah dapat BPN, kalau yang bukan Makcik Kiah pun dapat juga BPN. Apa yang membezakan impak yang kena dekat Makcik Kiah ni tak dapat apa. So ini adalah satu benda, betul kita boleh belanja, tapi cara kita belanja juga haruslah betul. Ya. Nombor 2 tadi pasal program B40. Balik pada apa yang kita cakap ni, kita ada banyak program. Tak silap saya ada lebih 100 lebih program across multiple banyak agensi untuk golongan B40 kan. Tapi kalau orang yang buat tu masih lagi tak betul dan tak sampai kepada orang yang diperlukan, saya rasa kita buat program banyak mana pun it will not be effective. Sama macam contoh kontrak kepada Bumiputera. Kita tak bagi kepada Bumiputera yang layak, kita bagi kepada Bumiputera kawan-kawan kita. Kita bagi kepada Bumiputera yang ada surat sokongan. Kita harus bagi kepada Bumiputera yang layak. Okay? So sama dengan macam Tuan cakap tadi pasal B40 punya program, building capacity dengan capability. Sama juga bila kita bagi kontrak kepada Bumiputera, kita harus bagi kepada Bumiputera yang layak, yang ada capacity, yang ada capability, bukannya Bumiputera yang ada surat sokongan ataupun yang kawan-kawan kita. Itu tak patut berlaku. Ya, COVID-19 ini memang betul-betul menjelaskan dan menjadikan lebih ketara isu-isu yang sudah lama wujud dalam negara kita. Isu-isu birokrasi, isu-isu projek yang sepatutnya disalurkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan tetapi gagal capai sasarannya. Jadi, banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada pandemik COVID-19 ini. Bagi Zuhair, menerusi laporan dan kajian yang dijalankan ini dan tinjauan Zuhair sendiri, apa pengajaran utama yang kita boleh ambil bergerak ke hadapan? Dan sedikit penambahan, menjelang Belanjawan 2021, apa yang diperlukan untuk kita membantu golongan B40 juga khusus kepada wanita ini? Okey, saya start dengan apa yang kita boleh suggest untuk bajet. Laporan ini kita akan buat sebanyak 4 kali, 4 round. Sekarang baru first round. Okay, so next round kita akan fokus lebih kepada untuk bajet punya input.
Okay. Kedua, pengangguran apa tadi yang Naila punya soalan? Bergerak ke hadapan apa pengajaran utama? Pengajaran utama, personally apa yang saya dapat, kita jangan cakap pasal golongan ini hanya semasa COVID. Sebenarnya diorang ni memang dah sebelum ni dah terkesan teruk dengan kehidupan diorang. Bila kita buat well-being ataupun kesejahteraan punya temu bual, salah satu sebab kami nak tahu atau nak dengar daripada mulut dia sendiri atau mereka sendiri, diorang describe sendiri macam mana kehidupan diorang. Bila kita tanya soalan kat diorang, kita tak tanya in detail pun. Kita tanya macam mana kehidupan makcik semasa PKP dan bagi dia cerita panjang lebar. Salah satu benda yang kita orang, yang kami jumpa ialah bila tanya pasal stres ke tidak bila hidup dalam tempat yang sempit. Okay, PPR kita tahu sempit dan ada banyak juga PPR 1 daripada 5 yang 1 daripada 4 yang hidup lebih daripada 2 generasi. Maksudnya dia duduk dengan nenek dia, dengan tok dia, dengan menantu dia kan, dengan cucu dia. Bila kita tanya dia stres ke tidak pasal duduk dalam tempat yang sempit ni, dia kata dia dah biasa. Dia dah biasa dengan keadaan yang sempit ni. So dia tak rasa stres pasal benda tu, tapi dia stres pasal kewangan dia. Okay? Dan bila dia cakap dia tak stres, kita rasa orang biasa yang lain rasa macam dia sepatutnya stres bila dia duduk dalam tempat yang sempit macam tu, tapi dia tak rasa stres. Untuk pembuat dasar, bagi saya ini adalah berita yang paling buruk untuk buat dasar. Kenapa? Sebab bila orang yang susah dia rasa konten ataupun dia rasa selesa dengan apa yang dia dah ada sekarang, ini menunjukkan satu kegagalan yang besar bagi pihak pembuat dasar untuk memberikan apa yang mereka sepatutnya dapat. Okey. So itu satu. Terima kasih. Okey. Baik, terima kasih kepada Zuhair Rosli, penyelidik kanan DM Analytics, mengupas bersama kami laporan Families on the Edge hasil kerjasama UNICEF dan juga UNFPA menggambarkan realiti wanita ketika PKP. Dan itu mengakhiri Awani Pagi, realiti rakyat pemulihan. Di sini bersama saya, Nala Huda. Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.